Dia mak bertengah. Okey. Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua hadirin. Sekarang kita sedang bersiaran secara live di Facebook page Pengasih Malaysia, UCTC dan Persatuan Bangsa Johor. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada para panel kerana sudi bersama kita pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada pihak penganjur iaitu Pengasih Malaysia dan Multimedia University yang telah menganjurkan program webinar malam ini yang bertajuk Managing Mental Health and Wellbeing. Terima kasih juga kepada para hadirin yang sudi menonton secara langsung di Facebook pada malam ini. Jangan lupa untuk share FB Live dan teruskan setia bersama sehingga ke penghujung rancangan. Anda boleh bertanyakan soalan pada panel di ruangan komen untuk sesi Q&A di slot terakhir. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya, Ni Ilhami, selaku moderator untuk webinar Managing Mental Health and Wellbeing. Pada malam ni, kita bersama dengan dua panel dari pengasih yang berpengalaman dalam menangani isu kesihatan mental dan penyalahgunaan barangan terlarang. Seterusnya, marilah kita berkenalan dengan panel kita yang pertama, iaitu Encik Hafizi Harun. Sedikit biodata mengenai diri beliau. Encik Hafizi merupakan kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunsel Malaysia dan juga merupakan Timbalan Presiden Pengasih Malaysia. Beliau berpengalaman selama lebih 20 tahun dalam bidang rawatan dan pemulihan dadah. Dan tak lupa juga kepada panel kita yang kedua, iaitu Encik Azhar bin Abdul Rahman. Beliau merupakan seorang substance abuse therapist dan mempunyai pengalaman 13 tahun dalam bidang ini. Terima kasih kepada para panel kita kerana sudi bersama kita pada malam ini. Sama-sama. Terima kasih MMU. Okey. Secara statistik, seorang daripada 3 rakyat Malaysia bermasalah dalam kesihatan mental. Isu kesihatan mental bukan lagi masalah individu tetapi masalah kita semua, masalah sejagat. Ditambah lagi dengan keadaan global yang sedang menghadapi pandemik COVID-19, kesihatan mental seseorang lebih mudah terjejas kerana dibebani dengan pelbagai permasalahan seperti masalah kewangan, kurangnya komunikasi dengan dunia luar dan keganasan rumah tangga. Jadi tanpa membuang masa, kita akan mulakan webinar kita dengan mengajukan soalan pertama kepada Encik Hafizi. Encik Hafizi, apakah yang dimaksudkan dengan mental health? Itu je soalan. Saya jawab. Okay, terima kasih Nick dan terima kasih kepada MMU kerana menganjurkan webinar kita pada malam ini. Jadi untuk menjawab soalan yang diajukan oleh Nick tadi, izinkan saya untuk berkongsi slide share kerana ada sedikit maklumat dalam tu untuk kegunaan kita semua. Jadi, okey, saya punya slide share malam ni tajuk dia mengendalikan, menguruskan kesihatan mental. Okey. Okey, jadi nampak tak semua? Nampak ni? Nampak jelas? Jelas tuan. Terima kasih. So kita dah hampir setahun kita kan, setelah hampir 1 tahun kita hidup dalam zaman pandemik ni, ia membuatkan kita sedar bahawa kekayaan sebenar adalah kesihatan. True wealth is health ataupun health is wealth. Okey. Apa pentingnya kesihatan itu? Jadi apabila kita bercakap tentang kesihatan, kesihatan bukan hanya ketiadaan penyakit, tetapi kesihatan adalah kesejahteraan fizikal, psikologi dan sosial kita. Jadi physical mental health. Jadi apabila kita bercakap tentang kesihatan,
nak bercakap tentang kesihatan mental, kita kena sentuh tentang kesihatan fizikal. Kan? Semua orang mempunyai kesihatan mental. Everyone has mental health. Seperti mana kita semua mempunyai kesihatan fizikal. Dan bukan semua orang akan mengalami sakit mental. Kan, not everyone will experience mental illness. Kan, bukan semua orang akan mengalami sakit mental, tetapi semua orang pasti akan mengalami kemerosotan ataupun isu dengan kesejahteraan mental mereka. Ataupun mental well-being mereka. Seperti mana kita semua, bukan semua sakit, tapi kita semua pernah mengalami isu kesihatan fizikal kita. Pernah ada issues dengan physical issues. Kita semua pernah mengalami physical issues. Jadi berbalik kepada mental health, kita semua mempunyai kesihatan mental dan pasti di antara kita pernah mengalami ataupun struggling ataupun bergelut dengan kesejahteraan mental kita. Okey. Jadi kesihatan mental ni, untuk melihat kesihatan mental, kita lihat kesihatan physical illness. Seperti mana kita semua mempunyai kesihatan fizikal kita boleh mengalami kemerosotan, boleh mengalami masalah, kita boleh jatuh sakit disebabkan oleh beberapa faktor. Antara faktor-faktor yang boleh mengakibatkan kemerosotan fizikal kita adalah satu, infections ataupun jangkitan. Jangkitan seperti mana? Jangkitan mikroorganisma. Contoh jangkitan virus, contoh jangkitan bakteria, contoh jangkitan fungus, contoh jangkitan parasites. Okay, infections ataupun jangkitan boleh menyebabkan kita mengalami sakit fizikal. Okay, faktor kedua yang boleh menyebabkan kita jatuh sakit secara fizikalnya adalah faktor environment, di mana persekitaran yang tercemar, contoh pollution, pencemaran udara, pencemaran sungai, pencemaran laut, dan juga environment seperti environment yang stressful, yang kotor, boleh menyebabkan kita jatuh sakit. Dan faktor yang ketiga yang boleh menyebabkan kita jatuh sakit adalah lifestyle, pilihan gaya hidup ataupun unhealthy lifestyle choices, seperti lifestyle yang menggunakan dadah, seperti kita punya lifestyle yang terdedah di bawah tekanan, ataupun lifestyle kita yang suka gambling, yang overwork. Nanti masuk. So itu adalah common causes yang boleh menyebabkan kemerosotan fizikal. Okey, apakah dia mental health? Okey, mental health adalah a state mengikut WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Ia adalah a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make contributions to his or her community. Kalau dalam bahasa Melayunya, definisi kesihatan mental ini adalah keadaan kesejahteraan di mana kita semua menyedari akan kita punya keupayaan, kita boleh menangani stres dalam kehidupan seharian, kita boleh bekerja secara produktif dan mampu untuk menyumbang kepada komuniti kita. Jadi in short, kan, maksud definisi ini, in short dia adalah kesihatan mental adalah kesejahteraan kognitif, emosional dan sosial seseorang individu tu. Mental health is a person's cognitive, emotional and social well-being. Ia mempengaruhi feeling, thinking and behavior. Kesihatan mental kita, kenapa ia penting? Kerana ia mempengaruhi bagaimana kita beremosi ataupun mengendalikan perasaan, bagaimana kita mengendalikan pemikiran kita dan bagaimana kita bertingkah laku. Okey, itu mental health. Jadi, okey, mental health, untuk melihat mental health, untuk melihat kesihatan mental kita, kita tidak boleh melihat
kesihatan mental ni ataupun mental health ni berdasarkan pemikiran yang dikotomi, kan, pemikiran yang ya atau tidak, ataupun contoh kalau kita melihat kesihatan mental ni dalam bentuk pemikiran dikotomi, seperti kesihatan mental, sakit mental. Contoh, sihat mental, sakit mental. Waras, tidak waras. Waras, gila. Itu adalah pemikiran dikotomi bila kita melihat dalam konteks mental health. Jadi untuk melihat dan memahami mental health ni, kesihatan mental ni adalah penting untuk kita melihat kewujudan mental health ni dalam satu kontinuum ataupun dalam satu kesinambungan kontinuum. Maknanya dia berterusan. Okey. Contoh dekat sini iaitu kewujudan mental health ini, kesihatan mental kita semua dalam satu bentuk kontinuum adalah, okey, kalau tengok dekat sini, kontinuum yang bermula dengan healthy, sihat, affected, terkesan, injured, cedera, ill, sakit. Maknanya terletak di kontinuum yang paling kiri ini adalah di mana kesihatan mental seseorang individu tu di tahap yang optima, normal functioning, mampu berfungsi dengan baik, tahap yang maksimal ataupun tahap yang optima. Okey. Sihat. Tapi ada masa-masanya kita punya kesihatan mental kita akan affected, terkesan apabila kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan, kita mengalami tuntutan dalam kerja, dalam relationship dan sebagainya. Jadi akan affected dekat sini. Okey, jadi kesihatan mental kita akan terkesan tetapi boleh kembali kepada normal. Kan? Semua orang melalui di sini. Okey. Lepas tu bergerak ke kanan adalah di dalam kontinuum ini adalah cedera, kesihatan mental yang injured ataupun cedera. Mana mengalami gangguan kefungsian secara severe dan persistent, berterusan. Mengganggu sedikit sebanyak, mengganggu banyak komponen dalam kefungsian seseorang individu tu. Di hujung sekali di sebelah kanan adalah tahap kesihatan mental yang cedera dan sakit, ill, mental illness dekat sini. Okey, ini di mana kesihatan mental seseorang itu memerlukan rawatan profesional, memerlukan pengfokusan dalam kaedah perawatan mental mereka yang mengganggu banyak aspek dalam kefungsian mereka seharian sehingga mengganggu tahap kefungsian diri seorang itu. Dia menjejaskan kefungsian, tak boleh bekerja, ganggu relationship dia, ganggu pemikiran dia, ada yang mengganggu sudut legal, kan? Okey, so ini. Jadi seperti mana saya tekankan tadi, semua orang mempunyai kesihatan fizikal, kan? Yang daripada semasa ke semasa boleh jatuh sakit ataupun daripada semasa ke semasa kita boleh mengalami kemerosotan dari sudut fizikal kita. Begitu juga kesihatan mental kita. Kan? Kita semua ada kesihatan mental dan semua di kalangan kita ni boleh berada di sini, kan? Boleh tahap kesihatan mental kita boleh terjejas, in fact affected dekat sini, kan? Ataupun tahap kesihatan mental kita boleh terjejas, boleh cedera dekat sini, injured, dan ada juga yang boleh jatuh sakit sehingga memerlukan rawatan profesional yang perlukan kepada terapi dan juga ubat-ubatan. So itu adalah mental health. Jadi seperti mana ada faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita jatuh sakit secara fizikal, yang boleh menyebabkan kita punya kesihatan fizikal kita merosot, begitu juga kesihatan mental kita ada faktor-faktor yang boleh menyebabkan kemerosotan kesihatan mental kita. Faktor-faktornya adalah ini. Satu, genes, genetik. Kajian mendapati bahawa faktor genetik boleh
boleh menyebabkan penyakit mental. Boleh meningkatkan risiko terhadap penyakit mental, genes. Yang kedua, faktor biologi. Faktor biologi adalah seperti contoh, seperti mengalami kecederaan pada otak, brain injury, kan, ataupun apabila terlibat dengan dadah ataupun under a lot of pressure, a lot of stress, sehingga dia mengganggu kefungsian otak kita. Okey, itu faktor biologi. Faktor environment juga boleh mempengaruhi, boleh menyebabkan kesihatan mental kita merosot ataupun mendapat penyakit. Environment seperti mana? Seperti saya terangkan tadi, environment yang pollution, kan, yang tercemar, ataupun environment yang under a lot of stress, environment yang tidak sihat pada pemikiran kita, environment yang bertoksik pada psychological kita. Contoh, being in an environment yang environment bukan hanya persekitaran kita, bukan hanya, tetapi ia juga environment seperti mana? Environment terdekat kita, di rumah kita, environment di rumah, kan, environment di tempat kerja, environment di neighborhood kita. Ini semua mempengaruhi kesihatan mental kita. Dan last sekali, lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup juga boleh menjadi faktor kepada kemerosotan kesihatan mental kita, yang akhirnya boleh menyebabkan kita mendapat penyakit mental. Contoh environment seperti environment yang stressful environment yang unsafe, tidak selamat, environment yang sentiasa dalam tekanan, threatening environment yang di mana kita lack social support, tidak mempunyai sokongan sosial yang kuat. So, poin dia kat sini, seseorang tu boleh mengalami sakit mental ataupun kemerosotan kesihatan mental mereka berdasarkan gabungan faktor-faktor di bawah ni. Gabungan genetik boleh gabung, ada gangguan genetik, campur ada gangguan biologi dia, ada gangguan environment dia, ada gangguan lifestyle dia. Dia tidak semestinya ada satu faktor ni akan menyebabkan mendapat sakit mental, tetapi adalah gabungan kepada semua faktor-faktor ini. So, itu adalah untuk menjawab soalan pertama daripada Nick Ilham tadi. Apakah dia kesihatan mental? Nanti kita sambung lagi. Okey, rasa je memang jelas sekali apa yang Cik Hafizi terangkan tadi, dan sebenarnya mungkin membuka mata kepada kita semua tentang definisi mental health tu sendiri dan peringkat-peringkat tahap-tahap sakit tu yang lebih kurang je dengan kesakitan secara fizikal. Sebab apa yang kita faham, stigma masyarakat nampak waras tak waras, depressed tidak depressed. Okey, dan menarik juga bila Encik Hafizi dah terus sentuh tadi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan mental seseorang. Mungkin Encik Azhar boleh terangkan dengan lebih lanjut ataupun memberikan contoh-contoh faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi kesihatan mental seseorang. Okey, terima kasih pada moderator kita ni. Okey, saya akan share screen. Minta admin untuk benarkan untuk saya share screen. Okey. Okey. Okey, saya sambung terus ya. Tadi Encik Hafizi dah terangkan beberapa perkara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang penyakit mental. Okey, saya akan bagi lebih detail lagi lah. Okey. So, kajian menunjukkan bahawa penyakit mental ni terjadi akibat kombinasi berbagai faktor. Bukan hanya satu faktor je, tapi banyak faktor yang combine, kan, menyebabkan wujudnya penyakit mental tu. Macam Encik Hafizi cakap tadi, semua orang ada kesihatan mental, tapi tak semua orang ada penyakit mental. Jadi bila individu tu dah didiagnose oleh pakar atau doktor, okey, bila dia ada penyakit mental, okey, antara faktor utama ada 3 sebenarnya. Okey, yang pertama faktor sedia ada, yang kedua faktor pencetus, dan yang ketiga faktor pengekal.
Okey. Um, Untuk yang pertama ni, faktor sedia ada ni, okey, macam Cik Hafizi terangkan sedikit tadi, adalah daripada faktor keturunan atau genetik. Okey, tapi kena ingat, tak semestinya kehadiran faktor keturunan tu individu tu akan dapat penyakit mental. Kan, katalah ahli keluarga dia, nenek dia ke, ayah dia ke ada penyakit mental, tapi dia akan ada penyakit mental. Tak semestinya. Okey. Yang kedua adalah gangguan ketika berada dalam kandungan ibu. Okey. Contohnya, ibu yang mengandung ni mungkin dalam dia proses dia dalam pregnancy tu, dia stres ataupun ada insiden-insiden atau trauma yang berlaku. Ini sedikit sebanyak bukan akan bagi banyak pengaruh lah pada baby yang ada tu, menyebabkan baby tu bila dia dah dilahirkan, dia akan mengalami kecelaruan lah ataupun gangguan kepada penyakit mental. Okey, yang ketiga adalah saraf tu dia bertindak balas secara ekstrim apabila berhadapan status tertentu. Okey. Okey, yang kedua adalah faktor pencetus. Antara faktor pencetus yang pertama adalah peristiwa ataupun trauma. Okey. Contohnya masa zaman kanak-kanak dia ada trauma, zaman kanak-kanak didera ataupun dia ada sex abuse ataupun dia ada trauma kemalangan kenderaan ke kan, ataupun pernah diculik ke kan. Jadi peristiwa ataupun insiden-insiden berlaku tu yang meninggalkan trauma pada dia itu juga dipanggil salah satu faktor pencetus. Okey. Yang kedua, ini pun Cik Hafizi ada terangkan tadi tentang kecederaan atau penyakit. Okey. Kalau individu tu ada mengalami kecederaan yang kronik ataupun penyakit yang kronik yang mengganggu emosi, yang mengganggu psikologi individu tu. Okey, ini pun boleh jadi faktor pencetus pada penyakit mental. Yang ketiga adalah gangguan hormon. Gangguan hormon ni biasanya kalau kita bagi contoh senang adalah masalah gangguan kitaran haid bagi wanita. Okey. Dan wanita yang bersalin juga. Okey. So yang ketiga, yang keempat seterusnya adalah gangguan emosi. Okey. Jadi ini yang selalu ramai yang masyarakat kita yang mengalami penyakit mental disebabkan gangguan emosi. Kita tak dapat, individu tu tak dapat nak cope ataupun tak ada skill untuk menghadapi gangguan emosi tu, cuba handle sendiri. Sedangkan banyak bantuan ataupun rawatan yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkenaan lah. Okay. Seterusnya adalah tekanan yang melampau. Tekanan yang melampau ni dalam hidup kan, tekanan dalam sudut kewangan, hubungan, pekerjaan, pembelajaran. Okay. Dan yang akhir sekali adalah penyalahgunaan dadah, alkohol atau bahan. Ini boleh jadi faktor pencetus. Sebab tu kita tengok, kalau tengok pada statistik pun, ramai yang menggunakan dadah jenis ATS ataupun amphetamine type stimulant sekarang ni, okey, ataupun dadah yang base daripada chemical, banyak yang mencetuskan kepada penyakit mental. Okey. Faktor yang seterusnya adalah faktor pengekal. Okey. Faktor pengekal ni adalah merupakan faktor yang menyebabkan penyakit mental itu berpanjangan. Antara sebabnya yang pertama adalah mungkin dia lewat mendapat rawatan. Dia cuba nak handle sendiri ataupun dia cuba membiarkan, dia rasa it's okay ni, semua orang stres. Contohlah kalau stres kan, semua orang stres, semua orang ada masalah dalam hidup, tapi tak semua orang yang dapat mengendalikan dengan betul. Okey, jadi itu bila dia lewat mendapatkan rawatan secara profesional, okey, ini adalah salah satu faktor pengekal lah. Okey. Dan rawatan yang tidak sesuai. Rawatan tidak sesuai, dia tak jumpa pakar ataupun kaunselor ataupun tidak menggunakan kaedah yang betul. Okey. Dan akhir sekali adalah rawatan yang tidak mencukupi. Sama ada dia tak comply dengan rawatan, dia dah pernah ikut rawatan, dia jumpa kaunselor ataupun dia jumpa pakar, tapi dia tak comply, dia tak fully comply ataupun dia tak betul-betul ikut dengan betul. Appointment dengan doktor dia tak datang, kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia tak datang kan. Jadi ini adalah faktor pengekal lah, tiga perkara ni. Okey. So penyakit mental ni juga dia ada banyak. Okey, ini adalah contoh jenis-jenis penyakit mental lah. Okey, yang pertama psikosis. Psikosis ni biasanya yang melibatkan gangguan kesedaran mental kepada orang yang menggunakan bahan atau dadah. Okey.
Yang malam ni kita punya topik pun saya lebih kepada pengguna bahan lah ataupun dadah kan. Jadi yang kedua bukan psikosis ataupun dipanggil neurosis. Yang ketiga kenyanyukan ataupun lebih kenali sebagai Alzheimer, anxiety ataupun postpartum depression. Postpartum depression ni kebanyakan orang yang baru lepas bersalin. Baru lepas melahirkan anak. Dia stres ke, dia akan ada gangguan emosi, gangguan hormon. Jadi kombinasi itu menyebabkan dia ada depression. Depression ni dipanggil postpartum. Dan skizofrenia, kemurungan, depression ataupun bipolar. Dan yang saya nak tekankan adalah psikosis ni. Psikosis ni adalah penyakit mental yang disebabkan oleh penggunaan dadah, bahan dan alkohol. Jadi saya rasa ini soalan yang seterusnya ataupun soalan sekarang ni? Soalan yang seterusnya. Seterusnya, okey. Jadi saya serah baliklah sebelum saya jawab yang ni. Okey. Tadi Encik Azhar dan juga Encik Hafizi ada mention tentang stres. Stres ni adalah perkara yang memang selalu berlaku. Rasanya bukan setakat pelajar ataupun orang dewasa dan orang tua sekalipun mengalami stres. Mungkin Cik Hafizi boleh terangkan apakah kaitan stres dengan kemerosotan kesihatan mental? Okey, jadi untuk menjawab soalan nombor 2 ni, izinkan saya sekali lagi berkongsi sedikit PowerPoint lah. Okey, jadi stres. Kita bercakap tentang stres dekat sini. Kejap. Stres. Jadi, okey, stres. Stres, kaitan stres dengan kemerosotan kesihatan mental. Stres adalah tindak balas yang normal. Okey, stres adalah tindak balas semula jadi badan kita terhadap ancaman. Okey. Saya ulangi sekali, apa itu stres? Okey, stres adalah tindak balas semula jadi badan kita bila berhadapan dengan ancaman. Okey, dengan threat. Bila kita berhadapan dengan ancaman, okey, satu tindak balas fisiologikal yang akan berlaku dalam badan ni, okey, akan berlaku tau. Tindak balas fisiologikal akan berlaku dalam badan yang dikenali sebagai fight or flight. Okey, lawan atau lari. Bila kita berhadapan dengan ancaman, tindak balas fisiologikal yang dikenali sebagai fight or flight akan berlaku. Tujuan fight or flight tu adalah bertujuan untuk menyediakan diri kita menangani ancaman tu. Sama ada kita lawan bila berhadapan dengan ancaman tu ataupun kita lari lah, lambung kan, lari. Okey. So, kenapa stres ni adalah tindak balas fisiologikal badan? Ia adalah seperti ni tau. Bila kita berhadapan dengan ancaman, okey, badan kita akan activate tindak balas fisiologikal seperti okey, kita punya badan akan mengeluarkan hormon. Contoh hormon yang akan dikeluarkan bila kita berhadapan dengan ancaman ni, hormon kortisol, hormon adrenalin. Kita punya hati ataupun kita punya liver akan menghasilkan glukos yang akan masuk ke dalam bloodstream kita. Glukos ni adalah bertujuan untuk bagi kita tenaga supaya kita mempunyai tenaga untuk berlawan ataupun lari daripada ancaman itu tadi. That's why bila kita berhadapan dengan stres, kita akan mengalami tindak balas fisiologikal ni tau, tindak balas fizikal kita. Kita akan, degupan jantung kita akan deras, kita punya badan akan berpeluh, tapak tangan kita akan berpeluh, kita punya nafas akan turun naik, kita punya darah kan, tekanan darah kita akan mendadak naik. Lepas tu kita punya muscle akan constricted kan, akan menegak. Dengan stres kan ada tanda-tanda secara fisiologi dia. That's why stres adalah respons tindak balas badan kita bila berhadapan dengan ancaman. Okey, bila saya bercakap tentang ancaman ni boleh jadi ancaman yang sebenar, real threat,
ataupun imaginary ataupun perceive, kan, berdasarkan persepsi masing-masing. Ancaman ni bergantung kepada persepsi masing-masing, kan, dia tak sama. Apa yang menjadikan seseorang itu ancaman belum tentu mendatangkan ancaman kepada seseorang yang lain. Contoh, apa yang mendatangkan ancaman pada anda belum tentu mendatangkan ancaman pada saya, ataupun benda yang saya anggap ancaman belum tentu mendatangkan ancaman pada anda. That's why stres ni cara orang bereaksi bertindak balas dengan stres ni ataupun mengendalikan stres ni berbeza-beza. Okey, saya dah explain tadi kan, stres ni adalah tindak balas badan kita apabila berhadapan dengan ancaman ataupun cabaran, dan semua orang respon differently terhadap situasi-situasi yang mereka lihat sebagai ancaman. Okey, contoh, ada orang breakdown bila stres, ada orang jadi anger bila stres, ada orang shutdown, tak ada energy nak buat banyak perkara bila stres, kan. Ada orang sedih bila stres. Okey, so macam-macam. Okey, stres ni dia bukan satu yang negatif dan dia bukan satu yang positif, dia neutral. Sebab stres dia bukan negatif. Stres, saya nak tekan lagi sekali, maksud stres adalah tindak balas badan kita terhadap ancaman. So it is neither good nor bad. Stres ada dua jenis. Stres positif, stres negatif. Stres positif ini dikenali sebagai eustress. Kan, kita semua mengalami stres dalam hidup kita. Kan, sama ada secara positif ataupun negatif. Okey, stres positif dikenali sebagai eustress. Ini adalah contoh stres-stres positif seperti bila kita nak interview kerja, ataupun bila kita nak ni student-student banyak kan, ada pengalaman keluar dating kan, first time pergi dating, kali pertama jumpa markah, jumpa boyfriend kan berdebar dekat situ, berpeluh-peluh kan, rasa anxious apa semua, itu stres, itu positif stres yang positif. Nak ambil exam, kalau nak pergi ambil examination boleh mendatangkan stres. Kalau competition, athletes, ahli-ahli sukan kan, bila ada tournament, ini semua boleh memberi stres, tapi ia adalah stres yang berbentuk positif. Stres yang berbentuk positif ni perlu, kan, kerana tujuan dia memberi kita fokus, dia membuat kita memberi penumpuan, dan dia akan membuat diri kita untuk perform lebih. Kan, macam saya cakap tadi, kalau examination stress, dia akan membuat diri kita bagi energy, kan, dia akan motivate kita untuk perform better. Sama juga dalam competition, sama juga dalam tournament, sama juga macam pergi dating tadi. Kan kita nak dia bagi kita stres, kita nak perform well, kita nak atasi stres tu. So itu eustress ataupun stres yang positif. Dan selalunya stres yang positif ni dia ciri-ciri dia short term. Dia short term. Kan? Jadi bila kita dah overcome episode stres tu, badan kita akan kembali normal. Tak ada apa dah, 2-3 kali dating tak ada apa. Lepas tu dah next tournament, next competition, okey. Begitu juga seterusnya. Okay. Stres negatif ini adalah dikenali sebagai distress. Ini ciri-ciri stres negatif ini, dia boleh menyebabkan kita mengalami banyak penyakit, sama ada penyakit fizikal dan juga penyakit mental. Dan selalunya kemerosotan ataupun sakit mental ini adalah dikaitkan dengan prolong distress ni tadi. Stres yang negatif dalam keadaan jangka masa yang panjang. Okey. Dan ciri-ciri dia decrease kita punya performance. Kalau tadi stres positif, dia motivate kita untuk perform better, kan?
Distress ni pula, stress negatif ni dia akan decrease kita punya performance. That's why kalau seseorang tu mengalami stres yang terlampau dan keterlaluan, dia akan mengganggu gugat dia punya tahap kefungsian dia. Tak boleh nak perform, tak boleh nak concentrate, kan, tak boleh ganggulah banyak aspek dalam kehidupan dia. Itu dia, dua jenis stres. Dan sumber-sumber yang boleh mendatangkan stres dalam kehidupan kita ni ada dua. Sama ada sumber eksternal, luaran, dan sumber internal, dalaman. Kalau sumber punca luaran ni, eksternal, berbalik kepada ni, environmental, kita punya persekitaran tadi, boleh menyebabkan kita stres. Persekitaran, macam saya cakap, persekitaran kekeluargaan kita, persekitaran rumah tangga kita, persekitaran kita punya neighborhood, persekitaran kita punya negeri, contoh negara, itu environmental. Okey. Dan social, eksternal juga social. Ini hubungan kita ataupun hubungan interpersonal kita. Hubungan kita dengan orang, dengan kawan-kawan, ataupun kurangnya hubungan yang kita ada, hubungan sosial, kurangnya social connection yang kita ada. Ini semua boleh menjadi sumber source of stress. Atau contoh lagi, social, kita masalah rumah tangga, masalah dalam relationship, masalah tempat kerja dengan bos, ini semua boleh mendatangkan stres. Okey, life events, macam saudara Azhar cakap tadi, life event, kejadian-kejadian dalam hidup, event-event dalam hidup kita, contoh putus cinta, contoh kena buang kerja, contoh berpindah ke tempat yang baru, kan, proses penyesuaian, ini semua boleh mendatangkan stres. Okey. Dan juga everyday living kita, tuntutan harian hidup. Nak hantar anak pergi sekolah, nak kena bangun awal, nak kena bayar bil bulan ni, bil kereta nak kena bayar, bil api nak kena bayar, bil telefon nak kena bayar, bil Astro nak kena bayar, bil Unify nak kena bayar, ini semua. So demands of everyday living ni boleh mendatangkan stres. Okey, itu satu sudut dia eksternal. Okey, internal. Okey, sources of stress yang kedua adalah bentuk dalaman, internal. Ini datang dari dalam diri kita. Contoh kita punya sikap, attitude seseorang tu, kan. Pemikiran seseorang tu boleh menyebabkan stres, kan. Pemikiran yang negatif, pemikiran yang paranoia, pemikiran yang pesimistik, ini semua boleh menyebabkan stres. Imajinasi pun, kita punya imajinasi pun boleh mendatangkan stres, kan. Kita berimajinasi macam-macam, kan. Ataupun anticipation, kita punya jangkaan kita. Kita selalu, contoh kalau seorang yang selalu anticipate perkara-perkara yang negatif, worst case scenario, kan. Oh, kalau aku pergi jumpa dia, nanti dia tak suka aku, macam mana? Kalau aku pergi jumpa bos aku ni, nanti kena marah, kena tengking depan orang ramai dalam meeting tadi, macam mana? Ini semua dia anticipate tau. Jadi anticipation tu boleh buat stres. Benda belum berlaku lagi. Begitu juga perasaan. Pelbagai perasaan juga boleh mengundang stres. Rasa takut, rasa marah, rasa risau, ini semua boleh menyebabkan stres. Dan juga personality. Kita punya personality, kita punya karakter boleh menjadi punca kepada stres. Okey. Jadi poin dia dekat sini, untuk melihat stres ini dengan lebih dalam, saya akan gunakan analogi bekas stres ataupun analogi the stress bucket. Okey, ini adalah berguna untuk kita memahami stres ni. Kita melihat stres ni dengan menggunakan analogi bekas stres ataupun stress bucket. Di sini kita melihat analogi ni sebagai kita punya toleransi kita terhadap stres. Jadi semua kita ada bekas ni, bekas stres. Semua kita ada stress bucket ni. Semua orang. Okey. Jadi ini bucket ni kita bawa hari-hari. Kan, saya ada, Nik Ilhami ada, Azhar Rahman ada, Nur Hidayu ada, Puan Hani ada, semua kita ada stress bucket kita. Kita ada bekas stres ni. Jadi
kita berjalan dengan membawa bekas stres ni, jadi yang dekat atas ni, buket-buket bekas-bekas kat atas ni adalah punca-punca stres. Okey. Contoh punca-punca stres ataupun stressor pada saya dan anda dan yang lain-lain mungkin berbeza-beza. Ada relationship yang boleh menjadi penyumbang ataupun penyebab kepada stres yang boleh memenuhkan saya punya bucket ni. Kan? Boleh jadi financial, boleh menjadi punca stres. Boleh jadi kesihatan fizikal, boleh menjadi punca stres. Boleh jadi kerja, kan, kejaya ataupun assignment dekat sekolah boleh menjadi penyumbang kepada punca stres saja. Okey. Jadi bayangkan ni, kita semua ada bucket ni. Jadi bucket kita berbeza-beza saiz dia. Kan, saiz ni dia saiz bucket stres ni dipengaruhi oleh kita punya personality tadi, boleh dipengaruhi dengan cara kita berfikir, boleh dia dipengaruhi dengan pengalaman kita dalam hidup, kan. Jadi ada orang stres bucket dia besar, kan, ada orang stres bucket dia kecil, kan. Tahap dia pengisian stres dia ni berbeza-beza. Jadi poin dia dekat sini, kalau banyak sangat stressor ni tadi, banyak sangat penyumbang kepada stres ni, bila bucket kita itu tadi dah penuh, kan, bila dah penuh, air akan melimpah. Jadi disebabkan oleh itu kita kena ada lubang-lubang dekat sini, ataupun pili ke lubang-lubang untuk kita keluarkan stres tu tadi. Jadi analogi lubang-lubang ni yang saya buat dekat sini adalah kita punya mekanisme ataupun kita punya cara untuk menangani stres ataupun healthy coping. Kan, ada orang mengendalikan stres bila dia dah stres sangat ni, bucket stres ini dah penuh, kan. Ada orang rehat, ada orang exercise. Nature contoh, hiking contoh, bersukan contoh. Yang sihat, bagaimana seseorang tu disarankan ataupun diunjurkan untuk menangani stres. Jadi yang menjadi isu dekat sini adalah bila kita punya bucket ni dah penuh dengan stres, air dah semakin lama semakin penuh, kan. Bila dah melimpah, yang melimpah ni lah yang menjadi menyebabkan kemerosotan kesihatan mental kita. Ada orang snap, dia boom, dia meletup, dia mengamuk, kan, dia buat macam-macam lah, kan. Ada yang sampai depressed, kan. Ada yang sampai shutdown. Ataupun yang worst sekali yang kita pernah baca, yang pernah berlaku pun dalam negara kita, sampai commit suicide pun. Sampai commit suicide disebabkan berhadapan dengan tekanan hidup dalam zaman pandemik ni, kan. Hutang, kan, komitmen pada keluarga, lepas tu hutang, punca pencarian tak ada. Nak kena bayar komitmen bank apa semua. Jadi tak nampak cara yang bersesuaian untuk coping ni, bunuh diri. Itu paling ekstrim tu, kan. Okay. So ini stress bucket. Ini jadi itu adalah jawapan kepada soalan yang diajukan oleh moderator kita, Nick, kaitan stres dengan kemerosotan kesihatan mental seseorang tu. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Hafizi. Bila kita bercakap tentang stres dan apa kaitan dia tadi, kita mesti nak tahu macam mana penyelesaian dia. Tapi sebelum kita pergi kepada cara untuk menangani stres, saya nak berbalik pada soalan yang Encik Azhar tentang isu penyalahgunaan dadah dan bagaimana isu penyalahgunaan dadah dan substans yang boleh menyebabkan gangguan mental. Okey, terima kasih Nik. Okey, boleh dengar? Okey, soalan dia bagaimana isu penyalahgunaan dadah dan substan boleh menyebabkan gangguan mental. Okey. So, pengalaman kami lah, pengasih dah hampir 30 tahun mengendalikan program rawatan, pencegahan
Jadi kami juga menjalankan rawatan dalam bentuk residensi kepada klien-klien yang mengikuti rawatan kami ni. Jadi pengalaman kami tengok sekarang ini dah makin bertambah klien yang mengalami kecelaruan ataupun penyakit mental disebabkan penyalahgunaan bahan, dadah ataupun alkohol. Okey. Jadi kami tak mengabaikan masalah kesihatan mental yang dialami oleh klien-klien kami. So biasanya kami akan merujuk kepada pakar, okey, kepada pakar untuk membantu dalam memberi rawatan yang sebetulnya lah pada klien-klien kami. Okey. Secara umumnya, okey, pengguna dadah, bahan dan alkohol ni mereka terdedah kepada penyakit mental yang dipanggil psikosis. Okey. Psikosis ni adalah penyakit mental yang disebabkan oleh penggunaan dadah, bahan dan alkohol. Okey. So, ia juga adalah gangguan serius kepada fungsi otak yang menyebabkan berlakunya perubahan abnormal. Kan? Perubahan yang pelik. Kan? Kita tengok orang guna dadah, bahan ni kan, alkohol ni pelik dia punya perangai dia, tingkah laku dia kan. Jadi itulah dia, fungsi otak tu dia berubah sebab gangguan bahan kimia ataupun dadah-dadah yang masuk dalam badan dia yang merubah cara dia berfikir kan. Kadang-kadang kita tengok pelik orang yang guna dadah ni, dia punya pemikiran tu dia ada macam faulty belief ataupun kepercayaan yang salah. It's okay untuk dia ambil bahan, dia guna duit sendiri. It's okay untuk dia ambil bahan untuk dia boost ataupun untuk dia merangsang kerja dia ataupun belajar kan. Okey. Dan untuk dia release tension dalam sudut perasaan dia ada rasa stres kan. Dan tingkah laku pun berbeza. Disebabkan fungsi otak dia tu dah terganggu sebenarnya. Okey. So kita juga tengok orang yang guna bahan ni dia akan mengalami kesukaran, okey, dalam membuat keputusan, dalam dia decision making. Okey, dan selalu yang dia buat keputusan adalah keputusan yang negatif lah. Dia tak berfikir panjang kan. Okey. Dan dia juga mengalami kesukaran untuk mentafsir persepsi dia sendiri. Cara dia fikir, apa yang dia rasa. Okey. Dan dia juga suka untuk membezakan di antara kenyataan dan imajinasi yang boleh menyebabkan kewarasan dia terjejas. Sebab tu kita biasa dengar kan orang yang guna dadah, guna bahan dan alkohol ni, dia akan mengalami paranoia, dia akan mengalami delusi kan, dia ada nampak bayang-bayang ataupun dia ada dengar suara, ataupun terbalik, dia dengar bayang-bayang, dia nampak suara. Kan? Jadi sebenarnya sebab dia punya penggunaan bahan tu dah mengganggu dia punya fungsi otak dia tu sebenarnya. Okey. So dan punca utama dia dah adalah penyalahgunaan dadah, bahan dan alkohol lah. Okey. So apa yang menyebabkan gangguan tu adalah dalam otak kita manusia ni ada satu chemical ataupun bahan kimia yang dipanggil neurotransmitter. Okey, dia berfungsi untuk mengawal seluruh sistem badan. Cara kita berfikir, cara kita mengendalikan perasaan, cara kita bertingkah laku, kita punya attitude, kita punya behavior. Okey, jadi chemical tu dah, neurotransmitter tu dalam otak kita tu dah terganggu, terjejas. Jadi dia tak boleh berfungsi dengan baik. Jadi dia merencatkan sistem otak yang mengawal keseluruhan sistem badan kita. Okey. So ada juga penyakit mental yang lain yang sering dikaitkan dengan penyalahgunaan dadah, bahan dan alkohol. Bukan hanya psikosis sahaja. Okey, bila kita mempunyai pengalaman, bila kita rujuk klien kepada pakar di hospital, okey, pakar juga ada sering mengaitkan diagnose tu daripada orang yang guna dadah, guna bahan ni kan, ada lagi komorbid ataupun penyakit-penyakit lain ataupun dua diagnosis yang lain yang boleh dikaitkan dengan penyalahgunaan dadah. Itu penyakit mental yang boleh dikaitkan. Okey. Yang pertamanya ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Yang kedua bipolar disorder, yang ketiga borderline personality disorder, yang keempat depression, kemurungan. Yang kelima generalized anxiety disorder ataupun senang kita panggil anxiety lah kan, GAD. Okay, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, dan skizofrenia. Ini antara penyakit mental yang sering dikaitkan. Tak semua klien yang mengalami kecelaruan mental disebabkan bahan dadah dan alkohol tu, bila doktor merawat, hanya satu diagnosis itu psikosis saja. Ini antara yang penyakit mental yang boleh dikaitkan lah, yang sering dikaitkan. Okey.
Dan kaedah, saya masuk sikit tentang kaedah rawatan dan terapi lah. Okey. Bagi mereka yang mengalami dua diagnosis ni. Satu penyakit mental, satu satu addiction lah. Okey. Jadi antara kaedah rawatan yang kami pengasih amalkan dan juga pakar-pakar amalkan adalah yang pertama adalah ubat-ubat psikotropik lah ataupun pil-pil yang bantu menstabilkan individu tu sendiri dalam sudut mental dia. Okey. Yang kedua, kaunseling individu dan kelompok. Kaunseling individu ni lebih kepada two way communication. Individu tu sendiri yang banyak participate ataupun yang banyak memberi sumbangan dalam mengambil bahagian. Okey, dalam kaunseling ni, okey. Sama ada secara individu bersama kaunselor atau secara kelompok bersama rakan-rakan sebaya dia ke. Okey. Dan terapi biopsychosocial and spiritual. Ini yang kami di pengasih amalkan adalah dalam modaliti biopsychosocial and spiritual. Okey, sebab kami dalam bentuk residential, klien kami menginap kat sini, jadi 4 komponen ni kami boleh fokus, iaitu biological, psychological, social and spiritual lah. Okey. Dan terapi kelompok. Terapi kelompok ni kita kena pasti yang mereka yang terlibat dengan bahan ni dia bukan hanya mengalami satu masalah, satu problem tentang addiction ataupun penagihan, tapi dia akan ada lagi masalah-masalah yang boleh dikaitkan dengan penyalahgunaan bahan dia tu. Contoh, masalah kecanduan seksual, okey, anger management, masalah menguruskan masalah dia dalam menghadapi panas baran kan. Jadi terapi kelompok ni kita kena pasti apa yang terapi yang dia perlukan. Kita juga buat secara kelompok dan individu. Okey, bagi memfokuskan untuk memberi rawatan kepada isu-isu yang tertentu itulah yang datang bersama-sama dengan isu addiction dia tu. Okey. Yang seterusnya adalah terapi keluarga. Kita percaya dan yakin keluarga adalah satu pihak yang sangat membantu dalam merawat individu itu sendiri yang mengalami masalah penagihan dan penyakit mental. Okey. Dan keluarga sangat diperlukan untuk memberi sokongan dan keluarga juga sangat diperlukan untuk memahami dan belajar macam mana nak mengendalikan ahli keluarga masing-masing yang mengalami masalah penyakit mental, di samping juga masalah penagihan bahan. Okey. Dan terapi pemulihan cara kerja. Kalau dekat hospital kan banyak occupational therapist ni yang buat terapi pemulihan cara kerja. Okey, untuk mendisiplinkan lagi, untuk dia belajar teknik menyesuaikan diri, teknik rutin kerja yang betul. Okey. Terapi kognitif ni biasanya lebih kepada pembentukan cara dia berfikir. Kognitif ni pemikiran, cara dia berfikir dengan tingkah laku dia lah. Okey, dan banyak tools ataupun modul yang dikenali di peringkat umumnya yang digunakan dalam terapi kognitif. Seperti contoh CBT dan sebagainya lah. Okey, dan psikoterapi, okey, dan pendidikan psikologi ataupun psychoeducation. Psychoeducation ni dia bukan hanya diberikan pendidikan kepada individu itu sendiri, tapi kepada keluarga, kepada teman-teman rapat dia, kepada isteri dia, kepada anak, kepada tunang dia, kepada orang yang signifikan dia. Kan, sebab orang-orang sekeliling yang banyak yang akan membantu dia lah. Okey, so itulah jawapan daripada saya ni. Okey, memang sangat berinformatif sekali tentang penyalahgunaan dadah dan bahan-bahan terlarang lah. So harapnya kita semua dapat menangani stres ataupun apa-apa sahaja masalah dalam hidup dan tanpa perlu bergantung pada bahan-bahan terlarang ni. Seterusnya saya nak bertanya balik kepada Cik Hafizi tentang bagaimana cara untuk kita menguruskan kesihatan mental. Okay. Assalamualaikum sekali lagi. Untuk menjawab soalan yang baru diajukan oleh kita punya moderator, bagaimanakah untuk menguruskan kita punya stres tadi ya, bagaimana untuk kita menguruskan stres kita. Dan ini juga saya baca tadi. Saya baca dalam Zoom punya soalan, ada Puan Hani dengan Iqbal tanya macam mana nak kendalikan kita punya stres bucket. Nak kena minimize ke nak kena maximize?
Kan macam mana nak kena besarkan kita punya bekas tu tadi, besar atau kecil. Okey. Jadi poin dia kat sini, jawapan saya adalah bukan untuk kita membesarkan atau mengecilkan kita punya stress bucket ni, kan? Tetapi adalah healthy ways of coping tadi tu. Okey, macam saya cakap tadi, semua kita ada bucket. Saya tak tahu betapa besar, berapa besar atau berapa kecilnya stress bucket anda masing-masing, kan? Tapi setiap bucket tu kena ada lubang keluar air tu tadi, ataupun lubang keluar stress tu tadi. Kita semua kena ada strategi, kena cari coping mechanism kita untuk kita keluarkan air, untuk kita reduce stress yang terkumpul dalam diri kita tu tadi. Okey, jadi bagaimana nak menguruskan stres tu, nak menguruskan air yang makin lama makin penuh tu tadi, kita nak keluarkan, kan? Bagaimana? Okey. Ini jawapan dia. Adalah untuk kita bagaimana nak uruskan tu, kita kena memfokuskan kepada 7 dimensi ni. Okey, memfokuskan kepada growth, perkembangan, okey, kepada improvement, peningkatan, dan kepada keseimbangan ataupun balance 7 dimensi ini. Okey, ni dia 7. Okey. Kan tadi kata mental health kita, kesejahteraan diri kita ni, kan, dia berkait rapat. 7 dimensi ni adalah interconnected, saling berkait, kan. Ini mempengaruhi kesihatan mental kita, kesejahteraan diri kita. So untuk menguruskan stres ataupun untuk menguruskan kesihatan mental kita, kita kena memfokuskan kepada mengembangkan, mempertingkatkan kualiti dan juga keseimbangan 7 dimensi ini tadi. Okay. Dimensi pertama, physical. We have to take care of our physical aspect ataupun physical dimension kita. Kita kena ada adequate rest, rehat yang cukup, kan? Adequate exercise yang cukup, makan yang sihat, kan? Eat healthy, kan? Cukup nutrition, cukup rest, cukup tidur, ni semua physical. Okay. So satu dimensi yang pertama yang kita kena take care adalah dimensi physical kita. Okay. That's why exercise boleh, sebab tadi kan saya dah terangkan tentang definisi apa maksud stres tadi. Tindak balas fisiologikal, tindak balas badan kita, tindak balas fisiologikal badan terhadap ancaman. So that's why physiological response tadi. Kan, bila kita stres, kita punya heartbeat, kan, jadi tinggi, kan. Kita punya muscle tense, lepas tu kita punya liver menghasilkan glukos bagi akses, bagi tenaga. Kan, tenaga tu yang glukos ni diperlukan oleh badan, perlu dikeluarkan. That's why bila kita stres, kan, contoh bila kita kena kejar dengan anjing. Bila kita kena kejar dengan anjing, kan, itu satu ancaman tu, kan, letakkan keadaan kita dalam keadaan stres, satu ancaman. Jadi suddenly kita ada tenaga untuk kita lari sekuat-kuat hati kita, melepaskan diri daripada ancaman kena kejar anjing tadi. Kan, bila kita kena kejar dengan anjing tu, kalau kita lompat longkang yang luas pun kita boleh lepas. Mana datang energi tu? Itu yang bila dalam keadaan stres, badan kita, kan, akan menghasil, liver kita akan menghasilkan glukos tadi bagi tenaga. So jadi tenaga tu perlu digunakan untuk berhadapan dengan ancaman. That's why bila dalam keadaan stres adalah banyak pakar-pakar yang menyarankan agar kita kendalikan dengan exercise. Do a lot of physical activities. Kita counter balik dengan physical activities. Bersukan membantu sangat-sangat. Kan, beriadah membantu sangat-sangat, because that excess energy yang disebabkan oleh stres tu kita kena utilize energy tu. So kalau kita energi banyak dalam badan kita nak berhadapan dengan fight or flight tu tadi, lepas tu kita tak guna, kan? Jadi nak guna, kita nak kendurkan balik tu, nak spend all the energy. That's why kita kena beriadah, bersukan,
kena counter dengan physical. Salah satu aspek dia physical. Okay, dimension yang kedua ataupun aspek yang kedua intellectual. Intellectual, kita melakukan aktiviti-aktiviti yang kreatif dengan stimulating mental activities. Creative and stimulating mental activities, kan? Kita cultivate new knowledge, kan? Kita cultivate new skills. Satu, bagaimana kita nak take care dengan dimensi intellectual kita. It can either be like formal setting, macam pergi kelas-kelas formal, pergi institusi pengajian tinggi, kan, to acquire knowledge, or it can also be done informally, secara informal, through reading, membaca, kan, keep kita punya brain aktif. Lepas tu berdiskusi, conversation juga, kan, berdiskusi juga membantu kita mengembangkan kita punya ilmu, meningkatkan kita punya intellectual. Lagi contoh, berapa lama kita dah lockdown. Kali ni MCO 2.0. Tahun lepas MCO 1.0. Berapa lama lockdown? Kan ada orang sampai tepu kat rumah. Kan Netflix. Prime Video, Netflix, YouTube, tengok video kucing, tengok K-pop, itu. Jadi kan we can also overcome depression and boredom, kan, terkurung dalam masa yang lama tu, kan, dengan kita keep kita punya mind occupied. Kan banyak orang menggunakan masa yang produktif dalam tempoh MCO tu dengan membangunkan intelektual mereka. Mereka belajar kemahiran baru. Ada yang belajar memasak. Saya sendiri 40 berapa tahun hidup ni tak pernah masak, kan. Saya sebab MCO ni memaksa saya untuk survive. Saya belajar masak dalam YouTube salah satunya. Kan, because fed up, kan, dah tepu duduk rumah, kan. Jadi macam-macam creativity yang saya dapat masakan tu, belajar so that it keeps me occupied and stimulated. Lepas tu bangga dengan pencapaian ilmu-ilmu baru. Contoh, kan, boleh belajar memasak, boleh belajar new language, boleh belajar tengok TED Talk ataupun educational, motivational punya videos. Ini semua boleh keep our mind occupied and berkembang, kan. So intellectual. Dimensi yang ketiga emotional. Pengendalian emosi. Macam mana nak menguruskan emosi? We can talk to someone, kan, kalau kita ada tekanan emosi, besides talking to someone, dengan kawan-kawan yang kita percaya, yang rapat, dia boleh mengurangkan ketegangan emosi itu, tekanan emosi. Kita juga boleh bercakap dengan profesional. Contoh, if you are feeling persistent sadness, kan, rasa sedih yang berterusan, rasa down, murung yang berterusan, you can talk to professional. Ataupun if you are struggling with anger, kan, if you are struggling with anger, marah, kan, dan contoh anger menyebabkan anda bermasalah dalam banyak aspek kehidupan, masalah di tempat kerja, bermasalah dengan kawan-kawan, bermasalah dalam relationship. So it is advisable to talk to a therapist, a counselor, untuk manage tu, kan, because if you cannot manage your emotion well, kan, dia akan mengakibatkan kemerosotan kesihatan mental kita. It will cost you your mental health. Jadi it is important for us to take care of our emotional dimension. Contoh, kalau ada masalah rumah tangga, kan dia akan tarik energi kita, kan, dia akan buat kita down kalau kita ada masalah dengan orang tersayang dalam relationship, dalam marriage. So pentingnya untuk kita kendalikan emosi ni macam-macam lah. You can talk to someone, so you can do things that stimulate or make you happy, buat anda gembira, kan. Ini macam-macam. Okay. So dimensi yang keempat ni social. Social adalah kita punya sistem sokongan, our social support, kita punya sistem sokongan, meaningful relationship ataupun perhubungan yang bermakna.
Okay, perhubungan yang bermakna. So like when you are dealing with stress, when you are dealing with crisis dalam kehidupan anda, kan? So you know where to go to and whom to talk to. Anda ada best friend, anda ada BFF anda ada orang yang you look up to that you can consult, kan? Itu anda tahu there's someone to talk to yang boleh faham, yang boleh take away you punya tekanan tu. Jadi dan kajian juga menunjukkan bahawa sokongan sosial memainkan peranan yang penting dalam pengurusan tekanan tu, kan? Dan selalunya mereka yang mengalami kemerosotan mental ataupun kesakitan mental, selalunya sokongan sosial mereka, they are lacking of social support. Tak banyak orang-orang yang signifikan dalam hidup mereka. So that's why depressed. Okay, so dimensi yang seterusnya adalah dimensi spiritual. Dimensi kerohanian penting, kan? Kita menyedari bahawa ada purpose, kita ada tujuan dalam hidup. Apa tujuan kita hidup, kita ada direction in life. Kalau kita seorang yang ada spiritual value, kita ada pegangan agama, tak kira apa agama yang anda anuti, kan? At least the belief of there's a higher power than you. Ada benda-benda it is beyond your control, kan? Jadi we give up, kita give up kita punya control, kan? Yang selalu yang mendatangkan masalah ni because kita punya nature yang ingin to be in control. Kita selalu nak ada dalam kawalan kita, nak kawal, kan? Nak kawal emosi kita, nak kawal hubungan kita. There are some things in life that it is beyond your control. Anda dah buat yang terbaik, kan? But the belief of there's a power greater than all of us, maknanya aku dah buat yang terbaik, kan? Di luar kawalan aku. Ada kuasa. Kalau bagi yang Muslim, Allah tahu benda yang lebih baik untuk aku. Ini dah memang tersurat. Dan aku dah buat yang terbaik, Allah berserah pada kau. Contoh. Itu. Pentingnya dimensi spiritual. Dimensi yang seterusnya, occupational. Pekerjaan. Pekerjaan boleh menyumbang kepada kesihatan atau juga kemerosotan kesihatan mental kita. Because kita bila as soon as we reach adulthood, kan, bila kita dah habis belajar 18 tahun, some 18 tahun, kan, some habis universiti, awal 20-an dah start kerja, sampailah pension nanti. So bayangkan, kan, kita menghabiskan banyak tahun dalam kehidupan kita bekerja. Kalau kita tak find satisfaction, kita tak puas hati, kita tak pekerjaan yang kita buat ni tak mendatangkan kepuasan pada kita, of course kita gonna get depressed. Kan, kita tak happy at work, kita tak happy dengan majikan kita tak happy dengan kebajikan kita, kan? Of course dia akan drain kita punya kebahagiaan. That's why pentingnya kita memfokuskan atau mempertingkatkan kualiti dimensi pekerjaan kita. Dan last sekali, dimensi environment. Environmental dimension kita, maknanya persekitaran terdekat kita di rumah, kan, persekitaran kita punya kampung, bandar, city, pastikan persekitaran yang tidak tercemar, yang sehat dari segi mental, yang sehat dari segi kebersihan, lepas tu yang harmoni. Ini semua mempengaruhi kita punya kesejahteraan. So overall kita punya kesejahteraan ni, wellness kita bergantung kepada 7 dimensi. Ini sangat-sangat berkait rapat dengan cara pengendalian stres kita dan juga untuk mempertingkatkan kualiti kesihatan mental kita. Okey, itu dia. Nick. Okey, sebenarnya bila kita lihat balik, masyarakat kita sebenarnya terbiasa dengan cara untuk mengendalikan masalah kesihatan dari segi fizikal.
Tapi kita sebenarnya jarang berbincang ataupun jarang orang kongsikan cara untuk kita handle kesihatan mental kita. Seperti yang Cik Hafizi dah share tadi. Contohnya kalau kita sakit secara fizikal, kalau kita luka jatuh, kita tahu kena letak ubat dan pergi doktor, ambil rawatan semua tu. Tapi bila datang dengan bahagian isu kesihatan mental ni, kebanyakan orang tidak tahu cara yang betul untuk mengendalikan masalah mereka tu. So berharap dengan perkongsian yang Cik Hafizi dah jelaskan tadi, kita dapat mengendalikan kesihatan mental kita dengan lebih baik. Dan seterusnya soalan untuk Cik Azhar, mungkin Cik Azhar juga boleh berkongsikan tips-tips yang boleh kita semua gunakan untuk menguruskan stres. Okey, terima kasih Nik sekali lagi. Okey, sekejap ya. Okey, dalam masa sama saya nak jawab soalan tadi daripada Nur Hidayu kan. Dia ada tanya apa tanda-tanda stres dan macam mana kalau kawan kita mengalami stres dan apa yang cara ataupun kita nak tackle dia untuk bantu dia kan. Okey, so nampak tak? Dapat lihat jelas. Nampak kan? Nampak. Okey. So Okey. So tadi Encik Hafizi dah terangkan kenapa kita stres kan. Dan apa tu stres. Okey. So dalam masa sama saya jawab apa soalan tadi. Tanda-tanda stres adalah boleh tengok kat sini. Saya ada image ni kan. Yang pertama adalah bila seseorang tu dia letih keterlaluan. Okey. Yang kedua dia sakit kepala. Yang ketiga cepat marah, gelisah, gangguan tidur, susah nak tidur atau tidur terlalu lama. Seterusnya perubahan selera makan. Okey, sama ada dia kurang makan dia ataupun lebih makan. Okey. Dan tingkah laku agresif. Okey. So dan soalan dia kedua tu macam mana cara nak membantu kalau rakan-rakan kita ada yang mengalami stres kan. Okey. Yang pertama adalah cuba bercakap dengan dia. Okey, cuba bercakap dengan dia, buat dia rasa selesa. Yang penting buat dia rasa selesa dan rasa selamat untuk dia bercerita ataupun dia share dengan kita. Okey. Kita pun kena empathy dengan dia. Okey. Kena letak diri kita kat tempat dia, cuba feel apa yang dia rasa, apa masalah yang buatkan dia stres. Okey. Dan be a good listener lah, kan. Jadi pendengar yang baik tanpa judgemental. Tanpa cepat nak menghukum, tanpa cepat nak komen ataupun nak kritik. Kan, apa yang dia lalui itu dia yang rasa dan itu yang dia yang lalui. Kita tak ada hak untuk kita judge dia ataupun kita nak kritik, nak komen untuk dia ke, kan. Dan kena support lah, support dia dan kita kena acknowledge yang stres yang dia alami ni adalah bukan dia seorang je yang dia alami dan ramai orang yang lain yang stres. Cuma tahap keparahan ataupun severity stres tu mungkin boleh memudaratkan ataupun masih boleh dikawal. Okey. Dan sebagai seorang kawan juga kita kena sentiasa ikhlas dan kita sentiasa concern lah dengan keadaan semasa dia. Okey, mungkin kita selalu boleh get back dia, tanya keadaan semasa dia macam mana, apa yang dia lalu kan, macam mana dia hadapi ni. Dan kita juga boleh offer bantuan kat dia. Okey, offer bantuan untuk kita bawa dia jumpa profesional. Itu yang terbaik lah. Okey. Bawa dia jumpa kaunselor, dekat saya rasa dekat universiti pun ada kaunselor kan, Puan Hani ada, Puan Bika ada. Okey. Ataupun terapis kan. Dalam masa sama juga kita bukan hanya refer dia tapi kita boleh bantu dengan kita sentiasa mengiringi dia ataupun kita sentiasa temankan dia bila nak pergi jumpa kaunselor, tapi bukan kita lah yang bersama dengan dia. Berikan masa untuk dia bersama kaunselor dan kita sentiasa temankan dia untuk dia rasa kita support dia, ada orang yang memahami kan. Jadi dan ini adalah teknik-teknik. Seterusnya adalah teknik-teknik yang ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kat sini ada teknik 10B. 10B ni adalah yang pertama kita kena bersyukur. Yang kedua bernafas dengan teratur ataupun kita amalkan breathing teknik pernafasan bila kita stres. Okey, ataupun kita kena ada self talk kan, kena sentiasa cakap dengan diri kita sendiri. Okey. Dan yang pentingnya amal ibadat sebagai seorang Muslim ataupun lain-lain agama, kita lebihkan lagi religious session kita ataupun spiritual belief kita tu kita tambahkan lagi, empower lagi. Okey. Kita boleh berkongsi perasaan ataupun sharing masalah kita dengan kawan-kawan yang kita rasa selamat untuk kita share dan kita percaya. Okey.
kita juga boleh berehat dan berurut. Masaj kan, masaj pun memang ikut kajian pun dapat melegakan stres sebenarnya. Okey. Mendengar muzik ataupun bagi yang muslim boleh mendengar Al-Quran. Okey. Dan beriadah. Ini yang Encik Hafizi dah tekankan tadi, dia sangat tekankan tentang beriadah, bersenam kan. Dan akhir sekali adalah kita sentiasa berfikiran positif. Untuk kita cakap ataupun kita bagi tip pada orang ni senang untuk cakap, tapi untuk dipraktikkan itu bukan satu perkara yang senang lah. Cuma kita boleh praktikkan dengan diri kita sendiri dulu kan. Sebelum kita mengalami tahap stres yang teruk, kita boleh praktikkan sebelum kita mengalami situasi tu kan. Jadi bila kita dah mengalami, kita dah ada coping skill untuk kita kendalikan tu. Okey. Dan satu slide lagi, satu image lagi daripada saya, ini pun daripada KKM. Okey, macam mana kita nak tangani stres dengan latihan pernafasan, breathing technique. Kan ada 6 langkah kat sini. Okey. Kenapa penting dan sangat bagi manfaat kepada kepada kita untuk mengendalikan stres, latihan pernafasan ni. Okey. Sebab dia boleh meningkatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam sel tubuh kita. Dia boleh menegakan stres dengan kita buat breathing teknik ni je. Okey. Kita boleh amalkan bila-bila masa, bila kita seorang ataupun bersama kawan-kawan kan. Okey. Salah satunya yang pertama adalah teknik dia adalah berdiri dengan menjarakkan kaki, melolaikan tangan dan sisi kan. Buat diri kita rasa bebas kan, rasa lega kan. Okey. Yang kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Okey. Yang ketiga, tarik nafas melalui hidung dan sedalam-dalamnya. Dan hembus nafas dengan mulut kan. Tapi tahan nafas tu kira dalam kiraan 10. Lepas tu hembus kan. Hembus. Okey, yang keempat pun hembus nafas perlahan-lahan melalui hidung dan mulut pun boleh. Terapkan perasaan lega setiap kali hembusan nafas tu kan. Dan yang kelima, ulangi langkah-langkah di atas ni, langkah-langkah tadi tu kan sebanyak 5 kali sehingga anda rasa tenang dan relax kan. Cuba buat dulu, memang insya-Allah akan boleh bagi kesan yang bagus. Okey. Dan akhir sekali cuba buka mata perlahan-lahan. Okey. Jadi ini adalah teknik-teknik ataupun tips yang kita perlu amalkan. Tak semesti bila kita dah stres baru kita nak amalkan, tapi sebelum kita stres tu kan. Jadi coping skill ni sangat penting untuk kita sendiri mengendalikan stres. Kalau kita tak kendalikan dengan betul, stres tu dia makin lama makin banyak dan makin boleh bagi mudarat dan makin severe, makin parah. Okey. So itulah daripada saya sebahagian daripada teknik-teknik dan cara nak cegah daripada stres lah. Okey. Okey, nampaknya banyak penjelasan dan perkongsian yang telah disampaikan oleh kedua-dua panel kita sebentar tadi. Soalan terakhir saya pada kedua-dua panel, mungkin Cik Hafizi dan Cik Azhar boleh membuat kesimpulan tentang topik kita pada malam ni. Okey, Assalamualaikum. Last kesimpulan yang dapat saya buat berdasarkan kita punya sesi pada malam ini adalah health is wealth. True wealth is health. Betapa pentingnya kesihatan itu dalam diri kita. Dan kekayaan sebenar seseorang itu adalah kesihatan. So pentingnya kita untuk kita take care kesihatan kita kan, sama ada kesihatan fizikal dan kesihatan mental. Jadi saya berharap dengan sedikit ilmu yang saya kongsikan bersama dengan anda semua pada malam ini dapat mendatangkan manfaat kepada semua. Jadi tapi apa yang saya kongsi ini knowledge, ilmu kan. Jadi knowledge, anda semua telah mendapat satu ilmu baru, satu pengetahuan yang baru, tetapi untuk ia mendatangkan manfaat kepada diri kita semua, kita kena amalkan. So kalau kita nak berubah dalam hidup, ni juga saya nak jawab soalan daripada Iqbal ni. Iqbal dia tanya tadi dalam chat, soalan chat dia tanya, saya susah terima teguran, pendapat, nasihat orang lain berkaitan stres saya. Ini mungkin kerana saya sudah kerap jumpa kaunselor dan mendengar nasihat yang sama, tetapi masih sukar untuk saya menerimanya. Bagaimanakah cara untuk saya mudah menerima nasihat? Adakah ini berkait rapat dengan kesihatan? So again, saya punya kesimpulan
dan sekaligus menjawab soalan yang Iqbal tanyakan tadi. Okey. Anda semua dah terima maklumat baru. Anda semua dah dapat pengetahuan yang baru. It's knowledge. Okey, seperti yang Iqbal juga, Iqbal cakap dia dah banyak kali jumpa kaunselor, mendapatkan teguran dan nasihat, tapi dia susah terima. So point dia kat sini, kita semua ada ilmu dah ada knowledge. Tetapi untuk kita melakukan perubahan, membuat satu perubahan yang bermakna dalam hidup kita, kita kena transferkan tu. Daripada knowledge, kita kena do. Maknanya kalau kita nak berubah, untuk melakukan saya ni, apa yang saya lihat dalam pengalaman saya lebih 20 tahun kerja dengan mereka-mereka yang mempunyai masalah dengan penyalahgunaan bahan, nak berhenti dadah ni, nak mengendalikan anger, kan, nak keluar daripada cara pemikiran yang negatif. Ini semua memerlukan masa. Jadi saya lihat dekat sini, seseorang itu boleh membuat satu perubahan yang bermakna dalam hidup mereka, ada 3 komponen ni. Macam mana nak berubah ni? Nak melakukan perubahan yang bermakna, kena fokuskan kepada 3 komponen. Satu, knowledge. Okay. Untuk kita melakukan perubahan, pertama dia punya precursor dia adalah knowledge. Syarat utama dia kena ada knowledge. Daripada knowledge ni nanti, kita kena transferkan doing. Knowledge, doing. So dah dapat knowledge ni, kita kena amal. Kan? Jadi kalau kita tahu je ilmu, kita tak amal, it stays as knowledge. Kan? Dia falsafah lah, kita tahu. Just knowing. Dia stay dekat sini. Tapi dia tak di-apply kan, dia tak translate dalam behavior. Jadi knowledge untuk berubah, dia kena ditransferkan dalam bentuk behavior. So, translate dalam bentuk behavior, kita kena do. Macam tadi saya dah kongsikan ilmu, so ada 7 dimensi tadi yang kita kena fokus, ada beberapa tips tadi yang kita boleh amalkan. Cik Azhar dah kongsi tentang breathing technique, kan. Dia juga kongsikan tadi kalau menurut apa tips dia tadi, massage boleh membantu menguruskan stres, lepas tu membina jaringan sosial, boleh membantu kesihatan mental, pengendalian emosi, boleh membantu exercise, boleh membantu. So do, buat. Bila we do, berdasarkan knowledge yang kita ada tu, kita apply, we do, okay. Knowing, doing, and then baru kita being, kita jadi. Baru like from knowing, kita doing, kita being, baru kita jadi someone, a new someone. Orang yang baru, orang yang able to handle stress and able to manage stress appropriately. From someone that yang mempunyai masalah mengendalikan stres, yang crack under pressure, yang meletup bila berhadapan dengan tekanan, kan. Ilmu dah banyak ni, kan. Tapi kita do. The more we do, the more kita apply kan tips-tips yang kita belajar ni, ilmu yang kita ada ni kita apply, and then dia akan jadi satu automatic. Kan? Sama. Itu dia. Because change, perubahan ke arah kebaikan, dia adalah satu proses. So, proses pertama kena dapatkan ilmu. And then kita kena practice, do. Buat. And then dia akan jadi automatic. Dia akan jadi kita punya personality. Dia akan jadi salah satu ciri kita. Kan? Itu dia. Azhar, kesimpulan. Okey, kesimpulan macam ni lah. Semua orang ada kesihatan mental. Okey. So, kita kena akui yang kita semua ada kesihatan mental. Kita dianugerahkan dengan kesihatan fizikal, kesihatan mental. Okey. Cuma macam Cik Hafizi dah cakap tadi, kita kena ada knowledge, kita kena ada skill dan kita kena melakukan sesuatu untuk masalah-masalah yang kita alami ni. Dan kita juga kena sedar yang ramai yang boleh membantu kita sebenarnya. Ramai yang social support yang ada sekeliling kita yang boleh membantu. Kita kena yakin tu, jangan kita tutup diri kita, tak nak dibantu dan kita rasa hanya kita je alami masalah ni. Berapa ramai kat luar tu orang yang mengalami stres. Kan, rutin harian yang membuatkan kita stres dan macam-macam lagi. Masalah hubungan, masalah kesihatan. Kan, jadi janganlah kita tutup diri kita dan tak berbuat sesuatu. Cuba minta bantuan, kan. Dan stigma juga sebenarnya
kita mengalami masalah bila kita merasakan bila kita stres ataupun kita alami kemurungan bila kita jumpa pakar atau doktor, kita takut orang cakap kita gila. Sebenarnya tak. Sebenarnya tak. Kita bukan gila, kita cuma ada mengalami masalah penyakit mental. Kan stres tu di bawah masalah penyakit mental. Kemurungan di bawah masalah penyakit mental. Jangan kita letak stigma pada diri kita sendiri sebenarnya. Masalahnya kita sendiri yang letak stigma. Kita bila kita dah jumpa doktor kan, yang merawat kita, kita cakap kita dah aku dah gila ni, aku dah makan ubat gila. Kita letak stigma tu. Jadi tak boleh macam tu. Sebenarnya kita kena sentiasa berfikiran positif kan. Dan kita sentiasa kena buat sesuatu yang berusaha buat sesuatu yang untuk membantu merawat diri kita sendiri. Yakin dan percaya pada orang sekeliling yang boleh membantu. Itulah simpulan daripada saya. Okey, terima kasih kepada Encik Hafizi dan Encik Azhar. Simpulan yang saya kira amat penting untuk kita nampak apa tujuan webinar kita pada malam ni. Dan saya membuka ruang kepada hadirin kita di Facebook page dan juga di Zoom untuk terus bertanyakan soalan kepada panel kita dan kita akan buka slot Q&A. Dan sebelum tu saya akan bacakan soalan daripada Rahimi Ramli, itu ambil omega 3 berkesan untuk mengurangkan tekanan ataupun tidak? Okey, saya baru tadi sebelum keluar rumah tadi, saya memang seorang yang suka exercise. Saya memang advocate gaya hidup sihat. Kan, saya suka seorang yang beriadah, saya suka jaga pemakanan, saya suka ambil tahu apa yang saya makan. Jadi sebelum saya keluar rumah tadi, masa tengah siap-siap, saya baru buka satu video dalam YouTube tentang TikTok tentang pemakanan food that can improve mood. Dan salah satu dia memang omega 3. Kan, itu tapi saya dengar sambil lalu tu, sambil tengah siap-siap pakai baju kan. Jadi salah satu TikTok tu cakap salah satu komponen omega 3. Tapi point dekat sini, pemakanan kan, healthy food memang penting bagi kesihatan mental kita. Contoh omega 3 tu fat kan, lemak. Okey, fat diperlukan adalah makanan yang diperlukan oleh otak, brain food, salah satu brain food selain daripada glukos yang digunakan sebagai energi untuk otak kita kan dan berfungsi kan. Omega 3 ataupun fat tu adalah brain food. So perlu, pasal untuk kita punya otak ni berfungsi secara optimal dia adalah penting untuk kita melihat kepada pemakanan. Okey. Sebab kenapa penting bukan hanya omega 3 ni. Pemakanan mempengaruhi kesihatan mental kita kerana emosi-emosi kita dan adalah dipengaruhi oleh hormon, tindakan fisiologi, hormon dengan neurotransmitter kita. Okey. Contoh, ada 4 apa yang saya dengar tadi kan, ada dalam 4 neurotransmitters utama, 4 primary neurotransmitters ataupun chemicals dalam otak yang mempengaruhi mood, our feel good chemicals. Adalah akronim dia DOSE, D-O-S-E. Dopamin kan, bahan kimia yang dihasilkan oleh otak, dopamin. O, oksitosin. S, serotonin. E, endorphin. Ini adalah 4 primary neurochemicals yang dihasilkan oleh otak yang mempengaruhi kita punya mood. 4 feel good chemicals kita. Dopamin dihasilkan apabila kita melakukan satu perkara yang kita suka. So like bila dopamin ni dirembeskan, dihasilkan, dia akan program kita untuk mengingati aktiviti yang kita lakukan tu mendatangkan pleasure. So that's why bila dopamin keluar, kebarangkalian kita untuk kita ulang perbuatan yang kita lakukan tadi tu tinggi. Dia boleh jadi habit tau. So dopamin. Okey. O, oksitosin. Oksitosin ni adalah love chemical ataupun bonding chemical.
apabila kita bersosial, apabila kita dengan berkeluarga, apabila kita berkasih sayang, apabila kita dengan isteri kita, antara ibu dengan anak, dia akan mengeluarkan, menghasilkan oksitosin ni, bonding. Okey, lepas tu S, serotonin, kita punya calming chemical yang bertanggungjawab membantu kita dalam tidur, untuk tidur dan buat kita calm. Lepas tu sense of achievement, bila kita achieve sesuatu, serotonin ni akan dihasilkan. A sense of pride, kan, proud, ini serotonin. Lepas tu endorphin, chemicals yang buat buat kita feel good dengan bertindak untuk enamkan sakit, kan. That's why kalau kita exercise, marathon runners exercise lari berbelas-belas kilometer, dia hilang rasa sakit tu, pasal chemical yang dikeluarkan ni. So point di sini, so kita punya mood dipengaruhi oleh, secara fisiologikalnya dipengaruhi oleh kimia yang dihasilkan oleh otak. So jadi food also mempengaruhi kita punya mood. So ada makanan-makanan, compound dalam setiap makanan yang kita ambil, terutamanya kan dari tumbuh-tumbuhan, dipanggil phytonutrients. Dia akan boost pengeluaran ataupun penghasilan serotonin, kan. Compound-compound yang terdapat dalam serotonin, endorphin, ni semua feel good chemicals kita ni. Dia akan bantu penghasilan neurotransmitters yang membantu meningkatkan mood kita. That's why makanan penting mempengaruhi mood ya. Betul. Ni tadi ada tanya lagi sekejap. Ada soalan ni. Ada soalan Daripada Iqbal. Iqbal lagi sekejap. Iqbal tanya lagi satu. Saya pernah dengar minum kopi boleh menaikkan anxiety seorang. Adakah kafein juga memainkan peranan? Ya. Dia bersifat stimulan. Dia bersifat stimulan. Kan, kalau terlebih pengambilan kafein boleh mempengaruhi mood, sebab dia bersifat stimulan. Jadi boleh buat orang anxiety. Tapi bergantung juga kepada tahap toleransi dia punya terhadap kafein. Macam saya satu hari mahu 7-8 cup of coffee every day. Saya puluh-puluh tahun lah memang kaki kopi daripada sekolah dulu sampai sekarang. So tak ada. So sebab saya dah develop high tolerance pada kafein. Intermittent fasting dapat improve mood tak? Boleh, tapi saya tak dapat nak explain secara jelas. Saya dengar pun dalam TED Talk secara lalu. Fasting memang ada benefitnya terhadap health and terhadap mood juga. Lagi satu, ada halang-halang cakap improve mood kan. Lagi satu, meditation. Meditation juga dia membantu untuk ni. Meditation saya cakap ni, kenapa saya sentuh meditation, sebab saya amal. Saya amal sebab ni saya punya salah satu saya punya azam tahun baru. Bila masuk tahun baru kan 2021 ni, saya buat azam nak cultivate habit yang produktif, habit yang positif and produktif. Jadi salah satu habit yang saya fokus untuk saya cultivate untuk tahun ni adalah meditasi. Meditasi daripada bulan 1 tu hari sampai sekarang, sampai tadi saya buat hari-hari, satu hari 5 minit 10 minit, 5 minit 10 minit. So point dekat sini, ini pun saya tengok dalam, saya baca dan saya tengok dalam TED Talk, dalam YouTube, memang berdasarkan kajian, dia buat kajian terhadap mereka-mereka yang mengamalkan meditasi memang dapat improve brain health, kan, dapat improve mood. Dan ini scientifically based ni. Kan, bagaimana dia dapat membantu mood dan menguruskan stres adalah satu, dia melatih kita kontrol kita punya mind. Kan, salah satu yang mendatangkan kemerosotan kesihatan mental kita ni apabila overthinking. Kan, kita anxiety, kita expectation kita, jangkaan kita yang negatif, kita banyak fikir forward towards the future, ataupun kita banyak fikir past. Jadi bila kita satu hari ni kita punya mind daripada pagi sampai malam memang aktif. Kan? Kajian juga mengatakan bahawa satu hari ni 70,000 thoughts
dalam satu hari 70,000 thoughts ni dalam ni. Jadi cuba tak percaya, cuba anda pejam mata, anda nak tidur atau pejam mata, ataupun anda bagi pakai niat cakap nak belajar meditasi, nak quiet the mind. Kan? Nak apa, quiet the mind. Bila anda pejam mata, anda pasang niat nak meditasi, anda akan perasan fikiran anda ni macam-macam. Kan? Nak makan apalah, baru lepas makan lah, lepas ni apalah, kenapa aku tak boleh nak fokus lah, macam-macam. Cerita Doraemon lah, cerita YouTube lah, ini semua ada. Kan, ikan you lah, ikan paus semua ada ni. Bila kita nak quiet the mind, lagi banyak kita ni. So jadi meditasi ni dia latih kita untuk kita control the mind. Bila kita dan lebih aware, lebih conscious dengan apa kita punya fikir. Jadi bila saya dapat ni, saya punya pengalaman ni baru 2 bulan ni, dan start Januari sampai sekarang tadi. Jadi saya aware tu, saya banyak fikiran saya overactive. Jadi meditasi bila kita aware dengan kita overactive ni, dia bawa kita untuk fokus present. Dia bawa kita untuk fokus satu je, untuk quiet the mind. Jadi ni adalah latihan untuk mind. So satu, dia memang membantulah kan. Saya baru beginner kan, tapi itu yang saya dapat kongsi sikitlah. Dia memang bantu kan, untuk mengendalikan stres, untuk kita quiet kita punya mind dan fokus pada present instead of future dengan past. Cara nak meditasi tu, alamak, tanya lagi. Macam ni, Bal. Saya pun belajar dalam YouTube tau. Sebab saya memang buat niat nak cultivate habit yang produktif. Kan? Sebab saya memang overthinking. Saya cepat worry, saya overthinking. Saya cepat anxious. Kan? Kadang-kadang orang belum habis cakap lagi, saya dah fikir-fikir apa dia akan respon. Kan? Jadi point dia dekat sini, saya belajar, just buka dalam YouTube ada cara-cara dia. Kan? Adalah cara dia, guided meditation boleh, ataupun pejam mata boleh, baring meditasi kalau tak boleh duduk, tak boleh bersila, baring. Dia ada cara-cara dia, very simple. Itu je. Nampaknya ada soalan juga dalam chat box Zoom. Can one mental health affect another person? Kalau tak cukup tidur, boleh affect mental health tak? Of course. Kalau tak cukup tidur, of course boleh affect. Kan saya kata tadi, macam yang 7 dimensi yang saya kongsikan tadi, kan saling interconnected ataupun interrelated. Kalau satu aspek tu terjejas, dia akan ganggu komponen yang lain juga. Kan, kalau fizikal kita tak sihat, fizikal kita terganggu, tidur tak cukup, emosi kita kata, kalau kita tak cukup, emosi kita akan jadi marah. Kita tak boleh konsentrasi. Bila tidur tak cukup, mood kita akan terganggu. Kita akan marah. Lepas tu kita nak fokus kepada nak buat keputusan secara rasional pun terganggu. Pasal brain kita tired. Of course. Okey, mungkin ni soalan secara personally lah saya nak tanya. So saya ada terbaca tentang toxic positivity. Macam mana berfikiran positif kadang-kadang boleh membuatkan kita percaya kepada toxic positivity dan akhirnya tak dapat nak settlekan masalah isu yang kita hadapi sekarang. Mungkin Cik Hafizi boleh terangkan lagi? Saya tak pernah dengar toxic positivity. Toxic negativity ada. Toxic positivity, macam mana? Cuba Nick terang apa Nick faham tentang toxic positivity. Macam mana positivity boleh menjadi satu benda perkara yang toxic tu? Contoh macam bila ada orang ataupun kawan-kawan kita cuba dapatkan nasihat sebab mereka mengalami depression ataupun anxiety, dan mungkin kita banyak pesan pada mereka, contoh macam ni semua dalam fikiran anda je, jangan fikir sangat macam tu. So akhirnya dia sepatutnya mereka dapatkan rawatan daripada kaunselor ataupun pihak profesional, tapi disebabkan mereka percaya dengan pesanan kita tu menyebabkan mereka tak tackle masalah tu. So akhirnya membawa pada kesan yang lebih teruk. Oh, okey, macam ni. Satu, jika anda ada
ada isu dengan kesihatan mental anda, sudah pasti anda disarankan untuk berjumpa dengan orang yang sepatutnya, orang yang profesional, orang yang terlatih. Kan, jika anda menghadapi masalah untuk mengenali pemikiran anda atau emosi anda, of course memang kita disarankan jumpa kawan-kawan, betul. Tapi kalau ia tidak membantu, kita disarankan untuk pergi berjumpa dengan orang yang terlatih. Kan, satu, train professional. Lepas tu yang kedua, kita punya pemikiran ni, thoughts ni, dia memang mempengaruhi emosi kita. Itu sebab, tengok saya bagi contoh dua. Satu contoh, how our thoughts influence our emotion. Bagaimana kita punya pemikiran dia mempengaruhi kita punya emosi. Dan lantas mempengaruhi kita punya tingkah laku. Pernah dengar tak placebo effect? Placebo effect kan, ini scientifically based ni kan. Dia boleh melakukan perawatan terhadap penyakit kan dengan hanya dengan hanya percaya bahawa ubat yang mereka makan tu adalah ubat yang sebenar yang boleh merawat penyakit. Kajian yang dibuat ke atas dua kumpulan. Satu kumpulan yang betul-betul sakit kan, dua kumpulan yang betul-betul sakit, satu kumpulan dibagi ubat yang sebenar kan. Lepas tu satu lagi kumpulan yang dibagi sugar pill. Kan? Sugar pill. Jadi kadar pemulihan di kalangan dua grup tu sama. Mereka yang dapat ubat yang sebenar pun sembuh, meningkat dia punya tahap kesihatan. Mereka yang makan sugar pill tu pun meningkat tahap kesihatan mereka. Sebab mereka percaya mereka dapat rawatan yang sebenar. Satu. Itu yang positif. Kan, kalau kita percaya kan, thoughts kita boleh mempengaruhi kita punya healing, kita punya emosi. Dia juga boleh mendatangkan penyakit pada kita, thoughts. Tengok. Thoughts, depression boleh jadi. Kita fikir sedih, kita fikir kita patah hati, kita fikir negatif, kita fikir jealous, kita fikir paranoid. Dia ganggu tak kita punya kesejahteraan emosi ni? Kan? Kita fikir kita jadi marah, kita fikir kita jadi sedih, kita fikir kita jadi down. Jadi kita punya thoughts ni boleh mempengaruhi good feeling, kan? Dia boleh mendatangkan kepulihan, kan? Dia boleh stimulate healing, dan kita punya thoughts ni boleh buat kita sakit. Contoh dalam medical ada satu term, psychosomatic. Dia percaya dia sakit. Dia pergi jumpa doktor, doktor cakap tak ada sakit pun, dia percaya dia ada sakit. Jadi dan betul-betul dia ada sakit. Dari segi tingkah laku dia, dari segi pemikiran dia, dari segi emosi dia, semua sakit. Because dia percaya sangat-sangat, thoughts dia cakap dia sakit. Walaupun dia dah dapat nasihat-nasihat profesional cakap tak ada sakit. So tengok, thoughts can influence our emotions. Okey, nampaknya masa pun dah semakin suntuk. Mungkin kita boleh tamatkan webinar kita pada malam ni. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perkongsian malam ni, dan terima kasih kepada Encik Hafizi dan juga Encik Azhar atas kesudian berkongsi tentang isu kesihatan mental, dan terima kasih juga kepada hadirin yang setia menonton secara langsung kita sehingga ke penghujung siaran. Dan saya mewakili pihak penganjur mohon maaf atas segala kekhilafan yang berlaku sepanjang pengendalian program malam ni. Terima kasih Nick. Saya ucapkan terima kasih kepada Nick sebagai moderator. Anda telah melakukan tugas yang terbaik sebagai moderator yang sangat lancar. Okey, dan terima kasih juga kepada Puan Hani dan lecturer-lecturer MMU yang lain, dan terima kasih juga kepada student-student MMU yang hadir dalam webinar kita pada malam ni, dan saya mengharapkan agar ilmu yang saya dan Azhar kongsikan kepada anda semua dapat mendatangkan manfaat pada semua orang. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.